Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Sihat? Baik, kita bertemu kembali dengan Ustazah Hawa. Okey, minggu lepas hari Isnin hari tu kita belajar suku kata, betul? Suku kata, bunyi huruf konsonan, huruf vokal, kan? Huruf bunyi i pepet, i taling. Okey. Lepas tu Ustazah terangkan sikit mengenai dan minggu lepas Ustazah terangkan sikit mengenai tajuk kata nama am. Betul? Okey. Kita tengok sekali lagi apa itu kata nama am. Baik. Kata nama am ialah kata yang digunakan untuk merujuk kata yang digunakan untuk merujuk manusia, haiwan, benda, tumbuh-tumbuhan dan juga tempat. Okey, kita tengok contoh kata nama am dalam kategori manusia. Contohnya ayah, pakcik, makcik, kakak, sepupu. Itu adalah kata nama am. Okey. Okey, kita tengok pula kategori benda. Benda seperti tiket, troli, kerusi, meja, buku. Itu semua adalah kata nama am, dalam kategori benda. Okay, kita tengok pula kategori tempat. Kampung, sekolah, rumah, hospital, sungai. Itu adalah kata nama am bagi kategori tempat. Okey, jom kita tengok contoh ayat. Baik. Ayah membeli tiket. Tengok ni. Ayah membeli tiket. Ayah itu ialah kata nama am bagi kategori manusia. Dan tiket adalah kategori benda. Kata nama am dalam kategori benda. Tengok ayat seterusnya pula. Pakcik menolak troli. Sama macam yang atas tadi, pakcik adalah kata nama am bagi kategori manusia, manakala troli ialah kata nama am dalam kategori benda. Okey, kita tengok pula ayat yang ketiga. Ibu berbual dengan makcik. Ibu dan makcik dua-dua adalah kata nama am dalam kategori manusia. Okey, kita tengok pula ayat yang keempat. Kakak dan sepupu duduk di kerusi. Baik. Kakak dan sepupu samalah macam tadi, ibu dan makcik, pakcik, ayah. Itu kata nama am kategori manusia. Duduk di kerusi. Kerusi itu adalah kata nama am di bawah kategori benda. Okey. Yang terakhir, mereka pulang ke kampung. Kampung itu adalah kata nama am dalam kategori tempat. Okey. Baik, jom kita tengok contoh ayat ini pula. Okey. Ali ada kucing di rumah. Okey, mana kata nama am? Kata nama am adalah kucing. Kucing ini adalah kata nama am bagi kategori haiwan di rumah.
Rumah adalah kategori kata nama dalam kategori tempat. Ali ni bukan kata nama am. Ali ialah kata nama khas. Kata nama khas kita tak masuk lagi, tak apa, biarkan dulu. Ali sebab nama orang, bukan kata nama am. Kalau dia kata adik ke, abang ke, kakak ke, baru kita kata itu ialah kata nama am. Okey. Baik, yang seterusnya dah habis kata nama am tadi. Kita pergi ke tajuk yang baru, iaitu digraph dan konsonan bergabung. Digraph dan konsonan bergabung. Baik, kita tengok satu persatu. Okay, digraph ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi. Ingat, mewakili satu bunyi. Dua huruf yang berturut-turut yang mewakili satu bunyi, seperti NG, NY, SY dan KH. Kita tengok contoh dia. Baik, kita tengok contoh yang pertama, iaitu penyapu. Mana digraph dia? Digraph dia ialah nyapu tu, NY. Okay, dia berturut-turut, dia tak boleh, sebutan dia tak boleh berpisah. Kita tak boleh sebut penyapu, tak boleh. Dia kena sebut penyapu. Nyapu. Kita tak boleh sebut yapu, tak boleh. Yapu tak boleh. Kita kena sebut penyapu. Itu ialah digraph, NY. Okay, digraph untuk NG pula, kita tengok contoh perkataan tudung. Ni, tudung, NG. Boleh ke sebut tudengki? Tak boleh kita sebut tudengji, tak boleh. Kena sebut tudung. Perkataan digraph dia NG, tudung. Itu yang dinamakan dua huruf yang berturut-turut mewakili satu bunyi. Kita tengok contoh yang seterusnya. Khabar. Okay, ni K dengan H. Boleh ke kita sebut K khabar? Tak bunyi, tak ni kan, tak betul. K khabar tak boleh. Dia kena sebut K dengan H tu bergabung. Khabar. Khabar. Ingat, itu adalah digraph. Digraph NY, NG, KH dan SY. Begitu juga dengan SY. Contohnya perkataan syarat. Syarat. Kita tak boleh sebut S yarat. Tak boleh. Salah. S yarat salah. Kita kena sebut syarat. SY tu kita sebut sekali. Bunyi dia bunyi sekali. Dia tak boleh bunyi asing-asing. Okey. Faham setakat ni semua? Okey, baik. Baik, kita tengok pula konsonan bergabung. Okey, apa itu konsonan bergabung? Ialah huruf konsonan yang hadir secara berurutan dalam satu perkataan. Okay, secara berurutan dalam satu perkataan, dan kedua-dua konsonan itu terpisah. Ingat tu, kedua-dua konsonan itu terpisah dalam suku kata yang berlainan. Contoh, jom kita tengok contoh senang.
Baik, kita tengok contoh perkataan bangku. Bangku. Kita tengok G dengan K ni. Okay. Dia berlawanan dengan perkataan digraph tadi. Kalau digraph kita kena sebut dua-dua kan. Yang ni kita tak boleh sebut dua-dua. Kita kena sebut asing-asing. Maksudnya macam bangku. G dengan K tu. Kita tak boleh sebut tak boleh nak gabungkan G dengan K tu, tak boleh. Dia kena sebut bangku. Kita tak boleh sebut G dengan K tu nak gabung kan, tak boleh nak sebut dua-dua tu. Itu adalah konsonan bergabung. Tengok pula perkataan pinggan. G dengan G ni, double G. Kita tak boleh nak sebut dua-dua G tak boleh. Tak boleh nak sebut kedua-dua G tu dalam satu masa yang sama. Kita kena sebut berasingan. Pinggan. Pinggan. Dua perkataan kan, dua sebutan, pinggan. Macam tu juga dengan N dengan G. Kenapa kita sebut GK, GG, NJ? Sebab ini adalah huruf konsonan, bukan huruf vokal ya. Ni huruf konsonan. Kalau huruf vokal yang kita belajar sebelum ni tu, yang huruf diftong. Ingat lagi tak diftong dengan vokal berganding? Diftong dengan huruf vokal berganding. Baik, ni kita nak fokuskan pada digraph dengan juga konsonan bergabung. Tengok panjang. N dengan J tu kita tak boleh nak sebut sekali. Kita kena sebut satu-satu. Panjang. Kita tak boleh nak sebut macam digraph tadi. Macam penyanya tu kan, nyapu, N dengan Y. Tudung, N dengan G, tudung. Kalau kita tengok dalam ni pun ada juga huruf digraph. N dengan G ni. NG, NG kan, itu adalah digraph. Sebab kita tak boleh nak asingkan dia, sebutan dia. Kita kena sekalikan sebutan dia. Manakala yang G dengan K, G dengan G, N dengan J, kita kena sebut asing-asing. Bangku, pinggan, panjang. Okay, dapat semua? Okay. Baik. Apa yang kita belajar tadi? Kita belajar, saya terangkan sikit, sambung sikit kata nama am tu. Dan kita belajar topik baru iaitu digraph dan konsonan bergabung. Digraph itu ialah dua huruf yang berturut-turut mewakili satu bunyi. Contoh tadi saya kata penyapu, NY tu. N dengan Y tak boleh asing bunyi dia, kena gabung, penya. Dia tak boleh jadi penyapu, tak boleh. Yang kedua, konsonan bergabung. Huruf konsonan yang hadir secara berturut-turut dalam satu perkataan, dan kedua-dua konsonan tu terpisah bunyi dia. Contoh tadi apa dia? Bangku, G dengan K tu, bangku. Kita tak boleh nak gabungkan bunyi G dengan K tu. Macam nak gabungkan? Cuba bagi tahu Ustazah. Macam tu juga dengan perkataan pinggan, G dengan G. Kan, dua perkataan G dengan G. Kita tak boleh nak bunyi dua G macam mana kan? Okay, ingat tu, digraph dan konsonan bergabung. Okay, saya rasa sampai setakat itu saja untuk kita punya subjek Bahasa Melayu tahun 1. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.